Assalamualaikum. Okey, hari ni jom kita bincang jawapan buku teks matematik tahun 5, tajuk masa dan waktu, tolak masa. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 165. Okey, cikgu harap awak telah pun buat soalan ini dan video ini digunakan hanya untuk semak jawapan awak. Kita tengok. Soalan yang pertama, soalan 1A. Kira hasil tolak 3/4 jam tolak dengan 1/2 jam. Okey, dekat sini untuk soalan nombor 1 ni kalau kita perhatikan unit dia semua sama dan cuma melibatkan pecahan tolak pecahan dan kalau perpuluhan tolak dengan perpuluhan. Jadi soalan 1 ni dia mudahlah. Kita cuma perlu tolak sahaja mengikut konsep pecahan dan tolak mengikut konsep perpuluhan. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, soalan 1A. 3/4 jam tolak 1/2 jam. Okey, unit dia masih sama iaitu jam dan kita kena samakan penyebut. Okey, ingat lagi tak? Kita kena samakan penyebut yang mana 2 ni kena jadikan 4. Jadi dalam sifir 2 kita akan darabkan dengan 2. Atas pun kita darab dengan 2. Okey, 3/4 jam ni tak berubah. Tolakkan dengan 1 darab 2, kita dapat 2. 2 darab 2 dapat 4 jam. Okey, atas tolak dengan atas. 3 tolak 2 dapat 1 dan bawah dia kekal 4. Jadi jawapan dia ialah 1/4 jam. Mudah kan? Okey, tengok soalan B. Soalan B ialah dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita susun sifar perpuluhan 5 jam. Tolakkan dengan sifar perpuluhan 45. Okey, jangan salah susun titik perpuluhan kena sebaris. Atas 5 tu tak ada nombor jadi kita letakkan sifar supaya bila awak tolak nanti awak tak lakukan kesilapan. Okey, unit dia jam. Garis. Sifar tolak 5 tak boleh, kita akan pinjam. Yang ini jadi 4, yang ini jadi 10. 10 tolak 5 dapat 5, 4 tolak 4 dapat sifar, titik perpuluhan sifar. Jadi jawapan dia ialah sifar perpuluhan sifar 5 jam. Soalan C. 5/8 hari tolakkan dengan 1/3 hari. Sama dengan berapa hari? Jadi dekat sini unit dia semua sama. Jadi kita tolak. Okey, kalau kita tengok dekat dalam sifir 8 dan sifir 3, kita akan jumpa nombor yang sama ialah nombor 24 iaitu 8 kita kena darabkan dengan 3 dan 3 kita darabkan dengan 8. Okey, atas dia kita ikut. Kemudian kita kembangkan 5 darab 3, 15. 8 darab 3, 24 hari. Tolakkan dengan 8/24 hari. 15 tolak dengan 8, awak akan dapat 7/24 hari. Jadi jawapan dia ialah 7/24 hari. Kita tengok soalan D. Sifar perpuluhan 25 hari tolak sifar perpuluhan 125 hari. Okey, susun betul-betul sifar perpuluhan 25 hari. Tolak sifar perpuluhan 125 hari. Okey, sama macam soalan B tadi. Dekat atas ni kita letakkan sifar supaya awak tak silap semasa nak lakukan operasi tolak. Sifar tolak 5 tak boleh, kita akan pinjam. Yang ini jadi 4, yang ini jadi 10. Tolak 5 dapat 5, 4 tolak 2 dapat 2, 2 tolak 1 dapat 1 dan yang ini sifar. Sifar perpuluhan 125 hari. Okey, teruskan lagi soalan E. Dalam bentuk perpuluhan, 7/75 tahun. Tolakkan dengan 4/5 tahun. Sama juga, kita letakkan sifar. Okey, sekarang kita lakukan operasi tolak. 5 tolak sifar dapat 5, 7 tolak 5 dapat 2, 7 tolak 4 dapat 3. Jawapan dia ialah 3/25 tahun. Kita tengok soalan F. Soalan F ialah dalam bentuk pecahan. 1/2/5 dekad
Tolakkan dengan 1/10 dekad. Okey, dekat sini ada dua caralah, sama ada kita nak tukarkan dulu kepada nombor pecahan tak wajar ataupun kita boleh terus tolak. Okey, dekat sini cikgu tukarkan daripada nombor bercampur, tukarkan kepada pecahan tak wajar. Bawah kita darab, atas kita tambah. So dekat sini kita akan dapat 5 darab 1, 5 tambah 2 dapat 7. 7/5 dekad. Tolakkan dengan 1/10 dekad. Okey, dekat sini kita samakan penyebut dia. Yang 5 ni kita kena darab dengan 2. Atas ni kita darab dengan 2. 7 darab 2, 14. 5 darab 2, 10 dekad. Tolakkan dengan 1/10 dekad. Okey, dekat sini 14 tolak 1 kita dapat 13/10 dekad. Dan kalau awak perhatikan, atas dia besar, bawah dia kecil. Kalau atas besar, bawah kecil, kita kena buat apa? Kita kena tukarkan kepada nombor bercampur. Kita bahagikan, dapat atas ni 1, bawah ni 10, ada baki 3. Kemudian kita susunkan. Dapat 1, 3/10 dekad. 1, 3/10 dekad. Okey, kita tengok soalan yang terakhir iaitu soalan 1G dalam bentuk perpuluhan. Jadi 8.11 abad tolakkan 6.7 abad. Kena buat apa dekat sebelah 7 ni? Ya, kita kena letakkan sifar. Kemudian kita garis. Yang ini abad. 1 tolak sifar dapat 1. 1 tolak 7 tak boleh. Kita pinjam. Yang ini jadi 7. Yang ini jadi 11. 11 tolak 7 kita dapat 4. Titik perpuluhan. 7 tolak 6 dapat 1. Jawapan dia ialah 1.41 abad. Mudah kan untuk soalan nombor 1 ni? Okey, sekarang kita tengok soalan yang nombor 2. Beza tempoh. Okey, soalan 2A. 5/6 jam tolak 13 minit. Dan dia nak jawapan dalam minit. Okey, bezanya soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2 ni. Soalan nombor 2 ni ada melibatkan penukaran unit. Okey, so dekat sini dia nak jawapan dalam minit. Jadi yang kita kena tukar ialah 5/6 jam. Okey, 5/6 jam. Jam tukar kepada minit. Kita kena lakukan operasi darab dengan 60. 1 jam persamaan dengan 60 minit. Okey, sekarang kita kira 5/6 jam. Kita darabkan dengan 60. Okey, cikgu guna kaedah pemansuhan. Awak boleh gunakan kaedah biasa iaitu darab kemudian bahagi. Okey, dekat sini 5 dengan 60 ni cikgu boleh potongkan dia, boleh cancelkan dia. 6 akan jadi 1, 60 akan jadi 10. So dah tinggal 5 darab dengan 10 dan cikgu dapat jawapan dia 50 minit. Okey, dekat sini 50 minit ialah yang untuk 5/6 jam. Kita tukar dia punya unit dulu. Lepas tu barulah kita boleh lakukan dia punya operasi penolakan. 5/6 jam ialah 50 minit. Kemudian cikgu tolakkan dengan 13 minit. Dan dapatlah jawapannya dekat sini. Yang ini potong jadi 4, ini jadi 10, 7, 37 minit. Jadi untuk soalan nombor 2 ni, sekurang-kurangnya kita akan ada sebanyak 2 langkah. Langkah yang pertama kita tukarkan unit dia. Dan langkah yang kedua kita lakukan operasi. Kita tengok soalan 2B. 1 jam 40 minit. Tolakkan dengan sifar perpuluhan 95 jam. Dan dia nak jawapan dalam minit. Okey, dekat sini kita sama juga. Kita tukarkan dulu yang menjadi masalah pada kita iaitu bentuk perpuluhan ni. Okey, sifar perpuluhan 95 jam kita tukarkan pada minit. Sama juga kita kena darabkan dengan 60. Okey, darab dengan sifar, potong. 5 darab 6, 30. 9 darab 6, 54. Tambah 3, 57.
Sifar darab 6 sifar tambah 5 dapat 5. Kita tambahkan. Sifar 7, 5, titik perpuluhan jangan lupa. Jadi sifar perpuluhan 95 jam ni adalah persamaan dengan 57 minit. Okey, lepas kita dah tukarkan, langkah yang kedua kita lakukan operasi tolak. Tapi bila awak perhatikan dekat sini, ada 2 unit 1 jam 40 minit. So kita kena tolak dalam bentuk tiang. 1 jam 40 minit. Tolakkan dengan 57 minit dekat rumah minit. Okey, kita garis. Kita buat tiang. Supaya kita dapat bezakan antara rumah jam dengan rumah minit. Okey, perhatikan dekat sini. 40 tak boleh tolak dengan 57. Jadi kita kena pinjam dekat rumah jam. Rumah jam ada 1, kita pinjam dia jadi sifar. Dan yang ini kita tambahkan dengan 60. Kenapa tambah 60? Sebab 1 jam adalah persamaan dengan 60 minit. Okey, 60 tambah 40 ni kita akan dapat 100. Cikgu tulis kat bawah ni 100. Okey, potong. Sekarang 100 tolak dengan 57. Sifar tak boleh pinjam. Yang ini jadi sifar, yang ini jadi 9 dan yang ini jadi 10. 10 tolak 7 dapat 3. 9 tolak 5 dapat 43 minit. Dan rumah jam sifar. Dia dapatlah jawapan dia ialah 43 minit. Jom kita selesaikan soalan C. 2/3/8 hari tolak 1 hari 2 jam. Nak jawapan dalam hari dan juga jam. Okey, dekat sini yang menjadi masalah pada kita ialah 2/3/8 hari. Okey, kita tak payah nak tukar kepada nombor pecahan tak wajar. Sebab apa? Sebab dia nak jawapan dalam hari dan juga jam. So, 2 yang dekat depan ni ialah 2 hari. Dan kita cuma perlu kira yang 3/8 ni sahaja. Okey, 3/8 hari tukar pada jam. Kita darabkan dengan 24. Okey, sama juga awak boleh selesaikan cara panjang iaitu 24 ni darab dengan 3 kemudian bahagi 8. Dekat sini cikgu akan gunakan teknik pemansuhan. 8 ni kita akan dapat 1, 24 kita akan dapat 3. Dah tinggal 3 darab dengan 3. Dapatlah kat sini 9 jam. Okey, 2/3/8 hari, 2 ni ialah 2 hari. Dan yang 3/8 ni ialah 9 jam. So, 2/3/8 hari adalah persamaan dengan 2 hari 9 jam. Sekarang kita lakukan operasi tolak. 2 hari 9 jam. Tolakkan dengan 1 hari 2 jam. Kita buat tiang. 9 tolak 2 dapat 7. 2 tolak 1 dapat 1. Jadi jawapan kita ialah 1 hari 7 jam. Tengok soalan D. 1/375 hari tolak 4 jam. Dan nak jawapan dalam hari dan juga jam. So dekat sini sama macam soalan tadi. Kita tak payah nak tukarkan semualah. Kalau kat sini 1/375. So 1 yang dekat depan ni ialah 1 hari. Kita cuma perlu kira yang sifar .375 hari sahaja. Tukarkan kepada jam. Kita darabkan dengan 24. 5 darab 4, 20. 7 darab 4, 28. Tambah 2, 30. 3 darab 4, 12. Tambah 3 dapat 15. Okey, potong. 5 darab 2, 10. 7 darab 2, 14. Tambah 1, 15. 3 darab 2, 6. Tambah 1, 7. Sifar darab 2, sifar. Tambahkan. Sifar, 10, 7, 8, 9. Sifar. Titik dia kita ikut 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. So, kat sini titik dia. Okey. Kat sini kita akan dapat 9 jam. So, kita susun semula. 1/375 hari ni ialah 1 kat depan ni ialah 1 hari. 375 ni. Sifar .375 ni ialah 9 jam. Tolak 4 jam. Jadi 4 jam kita letak dekat bawah rumah jam. Garis dan jangan lupa kita buat tiang.
Okey, 9 tolak 4 dapat 5 jam. Dan yang ini kita akan dapat 1 hari. Jadi jawapan dia ialah 1 hari 5 jam. Okey, kita sambung lagi. Soalan 2E. 9, 7 per 10 dekad. Tolakkan dengan 2 dekad. 3 tahun. Dan nak jawapan dalam tahun. Okey, kita tukarkan dulu 9, 7 per 10 dekad ni. Okey, 9, 7 per 10 dekad ni sebabkan dia nak jawapan dalam tahun. So, kita tukarkan semua sekali lah kepada tahun. Tukar semua sekali. So, yang ini tukar kepada pecahan tak wajar dulu. Darab, tambah. Dan kita akan dapat kat situ 97 per 10 darabkan dengan 10. Satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi kita darab dengan 10. Okey, 10 dengan 10 ni kita boleh potong aja. Dan kita akan dapat jawapan 97 tahun. Dan kita boleh congak juga 2 dekad 3 tahun. 2 dekad ialah 20 tahun. Tambah dengan 3 kita dapat 23 tahun. Kita susun 97 tahun. Tolakkan dengan 23 tahun. Garis. Dan kita dapat jawapan dia 74 tahun. Soalan 2F. 8,1 dekad tolak 27 tahun. Okey, 8,1 dekad tolak 27 tahun. So, kita tukar semua sekali yang ini kepada tahun. 8,1 tukar pada tahun, kita darabkan dengan 10. Ingat, yang ini titik perpuluhan. So, kita boleh gerak sajalah titik dia sekali ke kanan. Titik yang ini dah tak ada. So, kita dapat jawapan dia 81 tahun. Lepas tu, kita lakukan operasi tolak. 81 tahun tolak 27 tahun. 1 tolak 7 tak boleh, kita pinjam. Yang ini jadi 11. 11 tolak 7 dapat 4. 7 tolak 2 dapat 54 tahun. Dan kita perhatikan dekat sini, dia nak jawapan dalam dekad dan tahun. So, 1 dekad 10 tahun. Jadi, dia ada 54. So, 5 dekad dan baki dia 4 tahun. Mudah saja sebab dia melibatkan nombor bertuah iaitu 10. Okey, soalan 2G. 2 abad 4 dekad. Tolak 1/1/5 abad. Okey, dia nak jawapan dalam dekad. So, dekat sini 1/1/5 abad tukar kepada dekad. Kita kena lakukan operasi darab dengan 10. Okey, dekat sini 1 ni kita biarkan dia supaya dia jadi 1 abad. Kita cuma perlu buat 1/5. 1/5 ni kita darabkan dengan 10. Yang ini jadi 1, yang ini jadi 2. So, kita dapat kat sini 2 dekad. 1/1/5 abad. 1 yang ini ialah 1 abad dan 1/5 yang ini dah jadi 2 dekad. Kita susun dalam bentuk lazim. 2 abad 4 dekad. Tolakkan dengan 1 yang ini ialah 1 abad dan pecahan yang ini dah jadi 2 dekad. Kita tolakkan. 4 tolak 2 dapat 2 dekad. 2 tolak 1 kita dapat 1 abad. Okey, dan kita perhatikan dekat sini dia nak jawapan dalam dekad. Jadi abad kita kena tukar 1 abad 10 dekad. So kat sini 1 darab dengan 10 kita dah dapat 10 tambah dengan 2 dapatlah jawapan dia 12 dekad. Okey. Sekarang kita tengok soalan nombor 3. 3A. Kurangkan 1 abad 34 tahun daripada 5/7/10 abad. Berikan jawapan dalam abad dan tahun. Okey, daripada. So, kita kena ambil yang belakang ni dulu iaitu 5/7/10 abad tolak 1 abad 34 tahun. Dan dia nak jawapan dalam abad dan tahun. So, dekat sini 5/7/10 ni kita tukarkan. 5 yang dekat depan ni akan jadi 5 abad.
Kita cuma perlu buat yang 7/10 ni sahaja. Okey, 7/10 abad tukar pada tahun, kita darab dengan 100. Kat sini cikgu boleh potong sifar dia. So, dah tinggal 7 darab 10 dapat 70 tahun. Okey, sekarang kita susun 5. 7/10 abad ialah 5 abad. Pecahan ni ialah 70 tahun. Tolakkan dengan 1 abad 34 tahun. Garis tiang. Sifar tolak 4 tak boleh. Kita pinjam dekat sini jadi 6. 10 tolak 4 dapat 6. 6 tolak 3 dapat 36 tahun. Dan yang ini 5 tolak 1 kita dapat 4 abad. Jawapan dia ialah 4 abad 36 tahun. 3B. Cari beza antara 2.1 abad dengan 6 abad 9 tahun. So, beza kita lakukan operasi tolak. Dan dekat sini kita kena ambil nombor yang lebih besar iaitu 6 abad 9 tahun. Tolakkan dengan 2.1 abad. Dan dia nak jawapan dalam tahun. So, dekat sini kita tukarkan dulu yang 2.1 abad. Sebabkan dia nak jawapan dalam tahun, so kita tukar terus semua sekali lah. 2.1 abad, tukar pada tahun, kita darabkan dengan 100. Gerak 2 kali, 1, 2. Ini letak sifar, titik yang ini dah tak ada. So, jawapan dia ialah 210 tahun. Okey, 6 abad 9 tahun ni pun kita boleh tukarkan terus kepada tahun. 6 abad dah jadi 600. Dengan 9 tahun, so kat situ dah jadi 609 tahun. Tolakkan dengan 210 tahun. 9, tak boleh pinjam. 10 tolak 1 dapat 9, 5 tolak 2 dapat 3. Jawapan dia ialah 399 tahun. Kenapa yang ini cikgu tukar terus pada tahun? Sebab dia nak jawapan dalam tahun. Dan yang ini kita mudah, kita nak congak aja. Sebab dia melibatkan nombor 100. Tengok soalan seterusnya, soalan nombor 4. Cari baki. Okey, 4A. 4/5 jam. Tolak sifar perpuluhan 15 jam. Dan dia nak jawapan dalam minit. So, dekat sini, 2 jam ni kita tukarkan dulu kepada minit. 4/5 jam. Kita kena darabkan dengan 60. Okey, kat sini cikgu guna pemansuhan. So, cikgu dapat kat sini 12. 4 darab 12 dapat 48 minit. Okey, kemudian cikgu tukarkan yang sifar perpuluhan 15 jam. Pun sama juga, kita kena darabkan dengan 60. Sifar. 5 darab 6, 30. 1 darab 6, 6 tambah 3, 9. Tambahkan sifar 9 dan titik dia kat sini. 9 minit. Okey, lepas kita dah tukar, kita tolakkan. 48 minit. Tolakkan dengan 9 minit. Kita akan dapat jawapan dia 38 minit. Okey, jadi soalan nombor 4 ni kita ada 3 langkah. Langkah yang pertama, tukarkan pecahan. Langkah yang kedua, tukarkan perpuluhan. Dan langkah yang ketiga, kita lakukan operasi penolakan. Kita tengok soalan 4B. Satu 1/8 hari. Tolak sifar perpuluhan 875 hari. Dan dia nak jawapan dalam jam. Okey, kita tukar 1/8 ni disebabkan dia nak jawapan dalam jam. So, kita tukar semua sekali. Yang ini jadikan dulu pada pecahan tak wajar. 8 darab 1 dapat 8 tambah 1, 9/8. Dan hari tukar pada jam darab dengan 24. 8 ni cikgu potong jadi 1, 24 jadi 3. 9 darab 3 dapatlah 27 jam. Kemudian sifar perpuluhan 875 pun sama juga, kita kena darabkan dengan 24.
Sifar perpuluhan 875 darab 24. 5 darab 4, 20, 28, 30, 32, 35. Sifar 3. Potong. 5 darab 2, 10, 7 darab 2, 14, tambah 1, 15, 8 darab 2, 16, tambah 1, 17, sifar 1. Tambahkan sifar, 10, 7, 10, 11, 2. Okey, letak titik betul-betul. 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 titik. So, kita dapat dekat sini 21 jam. Sekarang, kita lakukan operasi tolak. 27 jam. Tolakkan dengan 21 jam. Jadi jawapan dia ialah 6 jam. Soalan C. 4,5 tahun tolak 1,5/12 tahun. Dan perhatikan dekat sini dia nak jawapan dalam tahun dan bulan. So kita kena pecahkanlah yang ini. 4,5 tahun. 4 yang ini ialah 4 tahun. Kita cuma perlu kira yang sifar perpuluhan 5 darab dengan 12. Sebab apa? Sebab dia nak 2 unit. Dia nak jawapan dalam 2 unit. So kita kena pecahkanlah. 5 darab 2, 10. Sifar 2, 1, 5 sifar. Sifar 6 sifar. Titik dekat sini. Yang ini ialah 6 bulan. Jadi 4,5 tahun ni adalah persamaan dengan 4 tahun 6 bulan. Sekarang kita tukarkan yang belakang ni pun sama. Satu yang dekat depan ni kita biarkan dia kekal sebagai 1 tahun. 5/12 yang ini kita darabkan dengan 12. Sebab apa? Sebab 1 tahun persamaan dengan 12 bulan. Okey, 12 dengan 12 ni cikgu boleh cancelkan dan kita akan dapat 5 bulan. Okey, sekarang kita susun. 4,5 tahun tadi ialah 4 tahun 6 bulan. 1,5/12 tahun tadi ialah 1 tahun 5 bulan. Tolakkan. Dan cikgu dapat jawapan dia ialah yang ini 1 bulan dan yang ini 3 tahun. Jadi jawapan dia ialah 3 tahun 1 bulan. Soalan D. 9,1 dekad tolak 6 3/10 dekad. Dan dia nak jawapan dalam 2 unit juga iaitu dekad dan tahun. Sama saja. 9,1 dekad ni, yang 9 ni kekal sebagai 9 dekad. Kita cuma perlu kira yang sifar perpuluhan 1. Dekad bagi pada tahun, kita darab dengan 10. So, gerak sekali sahaja kat sini. Dan dapat jawapan dia kat sini ialah 1 tahun. Okey, kemudian 6 3/10 dekad. 6 ni kekal sebagai 6 dekad. Kita cuma perlu kira yang 3/10 darab dengan 10. 10 dengan per 10 boleh cancel. Dapat kat sini 3 tahun. Okey, lepas tu kita susun dalam bentuk lazim. Okey, 9,1 dekad ialah 9 dekad. Perpuluhan 1 ni ialah 1 tahun. Tolakkan dengan 6 ni ialah 6 dekad. Dan 3/10 tadi yang ini kita dah buat dapat 3 tahun. Jangan lupa buat tiang. Okey, 1 tolak 3 tak boleh. Kita akan pinjam dekat rumah dekad. Yang ini jadi 8 dan yang ini kita kena tambah 10. 10 tambah 1 kita dapatlah 11. Cikgu potong yang ini. 11 tolak 3 kita akan dapat 8 tahun. 8 tolak 6 kita dapat 2 dekad. Jadi jawapan dia ialah 2 dekad 8 tahun. Okey, kita sambung soalan nombor 5. Lengkapkan peta titi. Okey, sebelum kita boleh lengkap, kita kena kiralah dulu. Okey, kat sini sifar perpuluhan 9 abad. Tolak 1/5 abad. Dan kita perhatikan kat sini dia nak jawapan dalam dekad. So, kat sini kita tukarlah sifar perpuluhan 9 abad. Tukar kepada dekad, kita darab dengan 10. Darab 10, gerak 1 kali. So, kita dapat jawapan kat sini 9 dekad.
Okey, kemudian 1/5 abad ni pun sama. Kita darabkan dengan 10. Cikgu guna kaedah pemansuhan. Yang ini dapat 1, yang ini dapat 2. So, dekat sini 2 dekad. Kemudian, kita tolakkan. 9 tolak dengan 2. 9 dekad. Tolak 2 dekad. So, dapatlah kat sini jawapan dia 7 dekad. So, awak boleh isi dalam peta titi ni. Dekat sini, jawapan dia ialah 7 dekad. Okey, soalan yang kedua. 3/1/2 abad. Tolak 1/7 abad. Dan dekat sini, dia nak jawapan dalam abad dan juga dekad. So, kita pecahkan pecahan kita. 3 yang ini kekal sebagai 3 abad dan kita cuma perlu kira yang 1/2 darab dengan 10. 1/2 darab dengan 10, cikgu akan dapat kat sini 5 dekad. Kemudian 1/7 abad. 1 yang dekat depan ni kekal sebagai 1 abad dan cikgu cuma perlu kira yang 0/7. 0/7 cikgu darabkan dengan 10, gerak sekali titik kat sini dan dari ini dapat jawapan 7 dekad. Okey, kita susun dalam bentuk lazim. 3 abad, 5 dekad, tolakkan dengan 1 abad, 7 dekad. 5 tolak 7 tak boleh, kita pinjam. Yang ini jadi 2, yang ini tambah 10, so jadi 15. 15 tolak 7 dapat 8 dekad. 2 tolak 1 dapat 1 abad. Kita lengkapkan peta titi kita. Kat sini dapat 1 abad, 8 dekad. Okey, soalan terakhir. 1/4 abad. Tolakkan dengan 0/9 abad. Dan dekat sini dia nak jawapan dalam tahun. So, kita tukar semua sekali yang ini. 1/4 abad. Darab dulu, tambah. 4 darab 1, 4. Tambah 1, 5/4. Dan abad tukar pada tahun, darab 100. Okey, dekat sini cikgu guna pemansuhan 5. Yang ini cikgu akan dapat 25. 5 darab 25, cikgu akan dapat 125 tahun. Kemudian 0/9 abad pun sama, kita darab dengan 100. Gerak 2 kali, 1, 2. Yang ini letak sifar, titik yang ini dah tak ada. So, dapat 90 tahun. Kemudian, kita tolakkan. 125 tahun. Tolakkan dengan 90 tahun. Kita dapat jawapan dia. 12 tolak 9, kita akan dapat 35 tahun. Okey, dekat situ cikgu dah terangkan semua soalan daripada soalan nombor 1 sampai soalan nombor 5. Cikgu harap mana yang salah tu bolehlah buat pembetulan. Okey, cikgu berhenti dekat sini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.